Pelajar-pelajar, ujian penebatan minyak. Ujian yang penebatan minyak seperti video yang pelajar-pelajar saksikan tadi, minyak yang kita ambil daripada transformer akan diuji untuk memastikan sistem penebatan fungsi minyak itu sebagai ejen penyejuk dan penebatan bagi transformer itu dapat beroperasi dalam keadaan yang baik. Jadi kita perlu melakukan ujian-ujian kepada minyak transformer itu bagi memastikan sifat minyak itu dapat membantu transformer dalam jangka hayat transformer itu. Pelbagai jenis ujian ini boleh dijalankan untuk menentukan keadaan minyak dan meneliti status penebatan minyak. Apabila ujian ini dijalankan dengan sempurna, keadaan jangka hayat alat ubah atau perkekasan switch boleh diketahui. Maka kita boleh buat perancangan senggeraan atau membaik pulih perkekasan switch kita. Terusnya pelajar-pelajar, ujian-ujian yang dijalankan untuk menentukan penebatan minyak dan menetapi tahap yang diperlukan adalah yang pertama adalah ujian dielectric stress. Yang kedua, ujian asid. Yang ketiga, ujian fizikal ataupun kita mengetahui warna dan airnya. Bagaimana kita nak jalankan ujian dielectric stress, pelajar-pelajar? Ujian ini dijalankan mengikut spesifikasi IEC 156/63 atau BS ataupun kita kata BS ni kalau pelajar-pelajar, BS ni kita panggil sebagai British Standard. British Standard. Pelajar-pelajar, bagaimana kita nak melakukan dielectric stress ini? Untuk pengetahuan pelajar-pelajar, ujian ini dijalankan mengikut spesifikasi IEC 156/63 ataupun BS iaitu British Standard 5874//80. Inilah spesifikasi yang kita akan gunakan untuk menjalankan ujian dielectric stress pada minyak transformer kita. Ujian ini dijalankan untuk menentukan ketahanan minyak, ketahanan minyak penebatan apabila voltan tinggi AC dialirkan ataupun diinjek sebelum ia pecah tebat, breakdown. Ujian ini dapat menentukan kandungan kelembapan, habuk atau lain-lain objek luar seperti benda asing lah, fibrous.
Ujian ini dijalankan dengan mengambil contoh minyak di dalam bekas yang mengandungi 2 elektrod dan dijarakkan mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Voltan tinggi dialirkan kepada kedua-dua elektrod dan dilaraskan sehingga kedua-dua elektrod itu menghasilkan flashover yang menunjukkan tahap voltan maksima penebatan minyak. Di sini saya ada meletakkan gambar rajah bentuk ujian minyak tersebut. Bahagian ini kita namakan sebagai elektrod. Minyak akan dituang di dalam bekas ini. Minyak akan diletakkan di dalam bekas dan akan di-on-kan. Arus akan mengalir, arus AC ini akan mengalir dan cuba melompat, memecah tebatkan minyak di dalam bekas ini sehingga kepada satu tahap minyak itu terpaksa membenarkan arus melaluinya. Walaupun sifat asal minyak itu sebagai penebat, tekanan voltan yang diberikan akan menyebabkan minyak itu pecah tebat. Bacaan nilai pecah tebat ini akan dipamerkan di atas skrin ini. Jom pelajar-pelajar kita lihat lebih mendalam tentang pengujian minyak ini. Atau cara pengujian. Pertama, laraskan elektrod di dalam bekas pengujian mengikut spesifikasi IEC 156-63 atau BS 5874-80 dengan jarak di antara elektrod itu adalah 2.5 mm. Kedua, bersihkan bekas pengujian 2 atau 3 kali dengan minyak yang kita hendak uji. Ketiga, penuhkan contoh minyak ataupun minyak sampel sehingga ke paras yang ditandakan di dalam bekas pengujian. Seterusnya, pelajar-pelajar, kita akan letakkan bekas pengujian yang mengandungi contoh minyak ke dalam alat penguji dan direhatkan selama 10 minit. Selepas 10 minit, ujian pertama dilakukan dan catatan pecah tebat ataupun breakdown minyak tersebut akan dicatat. Seterusnya, kita akan kacau dengan menggunakan stir contoh minyak, sampel minyak kita dan rehatkan selama 5 minit sebelum kita menjalankan ujian kedua ke atas minyak tersebut. Mengikut sertifikasi IEC 156/63 atau BS 5874/80, ujian tersebut hendaklah kita lakukan sebanyak 6 kali. Ujian perlu dijalankan dan di antara setiap ujian mengikut prosedur yang dinyatakan tadi. Setelah kita selesai membuat 6 kali ujian, kita akan dapatkan purata bacaan ke-6 ujian tersebut. Bacaan purata tersebut ialah nilai voltan pecah tebat
Bagi contoh minyak tersebut dan sebagai garis panduan 30 kilovolt adalah dianggap paling minimum. Kalau ikut pada IEC 15363 dan BS 587480, apabila kita dapat bacaan, kita dah buat purata, dia mestilah melebihi daripada 30 kilovolt. Terusnya, ini contoh-contoh alat pengujian. Okey, alat pengujian kita ada yang automatik 6 kali, maksudnya automatik ni 6 kali. Dia akan terus, kita bubuh minyak tu, dia akan terus 6 kali. Test. Kalau separuh automatik ni, kita kena buat 1 kali test. Satu kali test, jadi kita akan kali dengan 6. Maksudnya kita kena 6 kali. Yang ni, 1 kali test, dia terus 6 kali. Tapi ini 1 kali test, 1 kali, cuma kita boleh kena buat cara manual lagi 5 kali. Seterusnya, di samping kita buat ujian dielectric stress, kita boleh buat ujian asid. Ujian asid ni ialah untuk mengukur kandungan asid di dalam minyak penebatan. Ujian ini biasanya dijalankan di dalam makmal dan berfungsi untuk mengesan tindak balas kimia apabila minyak bercampur dengan kotoran seperti endapan. Maksudnya kalau minyak kita ini bercampur dengan endapan, cara untuk kita dapatkan sama ada minyak kita ni baik, boleh digunakan atau tidak, dengan kita melakukan ujian asid kepada minyak kita tersebut, minyak transformer tersebut. Minyak yang mengandungi melebihi 1.0, okey, pelajar-pelajar, apabila dia melebihi 1.0 miligram KOH per gram, kita panggil apa, potasium hidroksida, minyak mestilah ditukar segera. Kalau kita tak tukar, maksudnya jangka hayat transformer kita itu akan lebih singkat. Dan paling kita takut transformer kita itu boleh meletup. Okay? Kerana terlalu panas, dia akan meletup. Okay. Kalaulah 0.5 GM KOH GM dan ke atas, perlu diuji sekali lagi dalam tempoh 4 bulan. Maksudnya kita akan kena uji dia. Uji. Sebab kita takut dia dah mencapai melebihi daripada 1.0 mg. Okay. Seterusnya kita juga boleh melakukan ujian fizikal ataupun ujian warna kepada kita punya minyak. Secara fizikalnya, warna minyak dapat menggambarkan status minyak. Tetapi ini bukan petunjuk yang tepat dan tidak dapat digunakan sebagai ukuran yang tertentu. Okey, dapat kita lihat dekat jadual sini, kalaulah minyak kita ini berwarna kuning tua. Kita lihat dengan mata kita nampak dia minyak kita ini, minyak transformer kita ini kuning tua.
maksudnya minyak kita itu terlalu panas. Okay. Jika ia warna kelabu, maksudnya minyak kita ini mengandungi endapan. Jika minyak kita ini warna merah tua atau hitam, minyak kita ini mengandungi serpihan karbon. Jika minyak kita berwarna hijau, maka minyak kita ini mengandungi copper salt. So, daripada warna-warna yang digambarkan ini, dapatlah kita melihat ataupun menilai kita punya minyak, sama ada minyak kita dalam keadaan baik ataupun tidak. Jom pelajar-pelajar, kita teruskan lagi pembelajaran kita hari ini. Bau pelajar-pelajar. Dalam masa yang sama, di antara warna dan bau, kita boleh mengambil tahu sama ada minyak kita ini dalam keadaan baik ataupun tidak. Minyak pengubah tidak mempunyai bau. Jika ada bau ataupun terdapat bau lain, kuantiti minyak sebenarnya merosot. Sebagai contoh, bau terbakar menunjukkan minyak ini terlalu panas apabila ia kering. Seterusnya, kalau bau masam, dia menunjukkan bahawa minyak kita sudah lama dan berumur. Maksudnya minyak kita kena tukarlah. Dah lama kita tak tukar minyak itu. Kalau bau estilena, menunjukkan bahawa arka telah berlaku di dalam minyak kita. Jom pelajar-pelajar, kita teruskan lagi. Jadi pelajar-pelajar, bau ini sangat pentinglah untuk kita mengetahui sama ada minyak kita ini masih baik ataupun tidak. Tapi dia bukan penentu sebenarnya. Selalunya kalau kita pergi industri ataupun kita sebagai kontraktor, yang paling utama sekali adalah kita menguji dari segi dia punya dieelektrik ataupun penebatan minyak itu. Jika penebatan minyak itu dalam keadaan baik, selalunya dari segi warna, bau, tidak ada masalah. Tetapi jika penebatan dia gagal, barulah kita akan buat ujian-ujian seperti ujian asid, ujian warna dan ujian bau. Supaya kita nak menentukan bahawa walaupun dia gagal, sebenarnya mungkin faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Pelajar-pelajar, mungkin saya harap pelajar-pelajar dapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan ini. Pelajar-pelajar, seperti satu ayat ini, kecemerlangan itu dicipta oleh insan biasa dengan usaha tenaga yang luar biasa. InsyaAllah pelajar-pelajar, dengan kesungguhan pelajar-pelajar ini, insyaAllah saya doakan semoga pelajar-pelajar dapat mensaksikan impian pelajar-pelajar. Sekian, terima kasih.
Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.